Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Saya Nur Syazina binti Muhammad Jamaluddin di 2018-2086-258 bersama anda untuk mengupas berkaitan dengan pemikiran akhlak Imam Al-Ghazali dan Ibnu Miskawayh dan cara mengatasi isu akhlak pada masa kini di bawah subjek akhlak di bawah naungan Ustaz Muhammad Hasbi bin Abdul Rahman. Islam merupakan agama syumul yang meliputi segenap aspek kehidupan manusia, terutama dalam aspek pendidikan. Pendidikan merupakan satu syarat yang penting dalam mencorak proses pembinaan sesuatu masyarakat di samping mengubah tamadun melalui pembentukan akhlak. Akhlak pula merupakan satu sifat yang sangat penting untuk mencorak kehidupan manusia, untuk membentuk tingkah laku dan perbuatan sama ada baik ataupun sebaliknya. Namun begitu, saya ingin kongsikan kepada anda, adakah terdapat persamaan dan perbezaan tentang pemikiran akhlak yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Miskawayh? Bagaimana pula cara untuk mengatasi isu akhlak pada masa kini? Jadi, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, saya akan kongsikan berkaitan dengannya. Al-Ghazali menyatakan konsep akhlak di dalam bukunya Ihya Ulumuddin lebih menekankan kepada keutamaan ilmu dan mengajar. Ini bermakna keutamaan yang dinyatakan oleh Al-Ghazali ini menjelaskan terhadap seseorang yang mencari kebenaran atau mencari ilmu. Hal ini demikian kerana dari aspek intelek, Al-Ghazali melihat akhlak perlu mencakupi penekanan terhadap hati yang perlu dibersihkan dan diisi dengan ilmu pengetahuan. Malah, ilmu yang diperolehi melalui akal ini juga menjadikan manusia menggunakannya untuk berfikir supaya dapat dijadikan sebagai sumber ilmu. Pengaruh fikiran Al-Ghazali kurang dipengaruhi oleh pemikiran falsafah Yunani. Malah, beliau juga turut menentang pemikiran falsafah ini. Terdapat 4 peringkat daya fikiran akal yang telah dibahagikan kepada 2 kelompok yang dinyatakan oleh Al-Ghazali. Kelompok yang pertama iaitu akal gharizi, merupakan tabiat semula jadi dalam diri manusia yang merangkumi 2 peringkat, iaitu yang pertama, daya fikir merupakan akal yang dapat membezakan antara manusia dan haiwan, dan yang kedua, daya fikir yang menjurus kepada sesuatu makna yang timbul daripada kanak-kanak semasa usia tertentu. Manakala kelompok kedua pula adalah akal muktasab, iaitu pengetahuan yang diusahakan merangkumi 2 peringkat. Yang pertama, ilmu yang diperolehi daripada pengalaman atau latihan yang telah dijalankan, dan yang kedua pula, pengetahuan yang berbentuk naluri dan kemampuan untuk mengetahui sebab dan akibat terhadap sesuatu persoalan yang timbul. Di samping itu, Al-Ghazali telah menghuraikan tentang asas pembentukan akhlak mulia kepada 4 aspek. Yang pertama, as-sa'adah, iaitu ajaran tentang kebahagiaan yang kekal tanpa sebarang kemusnahan, memiliki kekayaan tanpa kemiskinan, atau kemuliaan tanpa perlu menghadapi cacian apabila sentiasa mencari kebahagiaan akhirat. Namun begitu, kelemahan iman di dalam diri manusia telah menyebabkan jalan untuk mencari kebahagiaan sukar untuk dikecapi. Aspek yang kedua ialah al-fadail atau dikenali sebagai ajaran tentang keutamaan. Pada aspek ini, terdapat 4 kekuatan asas bagi keutamaan menerusi akhlak yang telah dinyatakan oleh Al-Ghazali. Yang pertama, iaitu al-hikmah. Al-hikmah adalah kebijaksanaan yang dibahagikan kepada 2, iaitu kekuatan yang berada pada aras yang tinggi, sama ada ilmu darariyah atau ilmu nazariyah. Dan yang kedua pula adalah kekuatan daripada aras bawah yang merangkumi fizikal manusia itu sendiri. Kekuatan kedua ialah keberanian. Al-Ghazali melihat bahawa keberanian yang ada dalam diri manusia itu diukur melalui sifat marah. Ini bermakna apabila amarah dalam diri dapat diurus dan dikawal sifatnya, maka manusia itu digelar sebagai berani. Namun, apabila sifat marah tidak dapat dikawal, maka dikategorikan sebagai manusia yang penakut. Yang ketiga, kekuatan dari segi nafsu juga diukur dalam aspek keutamaan, terutama apabila hati manusia itu sentiasa bersih. Hal ini kerana apabila manusia mampu mengurus nafsunya untuk sentiasa baik, maka ia termasuk dalam kebaikan yang dituntut oleh syarak.
Akan tetapi, sekiranya nafsu manusia itu lemah, maka akan membolehkan seseorang itu melaksanakan kejahatan. Dan yang keempat adalah adil. Adil juga merupakan asas kepada pembentukan akhlak mulia. Ini kerana keadilan dapat menjadikan sesuatu keadaan itu menjadi lebih teratur dan sesuai dengan kehidupan manusia yang sebenar. Pembentukan akhlak mulia pada aspek ketiga pula ialah al-khairat, iaitu ajaran tentang kebaikan. Terdapat 3 jalan untuk mendapat kebahagiaan, iaitu dorongan atau pencegahan, harapan kepada pujian yang baik dan keinginan mencapai keutamaan serta kesempurnaan jiwa untuk menjadikan rohani yang cergas supaya dapat menggerakkan jiwa manusia untuk mencari kebahagiaan di dalam dirinya. Seterusnya, Al-Kamal atau ajaran tentang kesempurnaan merupakan pembentukan akhlak mulia yang terakhir. Kesempurnaan ini meliputi kepada kebahagiaan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, keutamaan jiwa, keutamaan pada badan, kesempurnaan luaran manusia serta taufik dan hidayah daripada Allah. Seterusnya, pemikiran Ibnu Miskawih terhadap konsep akhlak pula dipengaruhi oleh pemikiran falsafah Yunani. Ini kerana konsep akhlak beliau lebih merujuk kepada etika yang dinyatakan oleh Aristotle dan Neoplatonik berkaitan dengan akhlak. Beliau juga turut mengetengahkan tentang asas pembentukan akhlak mulia kepada 4 aspek. Yang pertama iaitu as-sa'adah, iaitu ajaran tentang kebahagiaan yang berkait rapat daripada seseorang dengan orang lain. Ibnu Miskawih menyatakan terdapat 5 aspek kebahagiaan, iaitu kebahagiaan yang merujuk kepada kesihatan tubuh badan dari sudut penglihatan, pendengaran, deria bau, rasa dan sentuhan yang baik. Kedua, kebahagiaan apabila memperoleh sesuatu kebaikan, kebahagiaan apabila mendapat sesuatu nama, pangkat atau pujian, kebahagiaan apabila manusia itu memperoleh kejayaan dan kebahagiaan apabila manusia itu sentiasa berfikir dengan sebaiknya untuk membezakan di antara manusia dan haiwan. Aspek kedua iaitu Al-Fadail, ajaran tentang keutamaan. Terdapat 3 cabang keutamaan jenis ini, iaitu cabang untuk berfikir supaya manusia itu mampu mencari jalan untuk mencapai sikap kebijaksanaan. Cabang kedua pula melihat kepada nafsu untuk membezakan manusia dengan haiwan. Dan cabang yang ketiga adalah berkaitan dengan jiwa amarah manusia. Aspek terakhir adalah menyentuh terhadap ajaran tentang kesempurnaan. Ibnu Miskawih mengetengahkan aspek ini untuk mencapai kesempurnaan kepada 2 perkara, iaitu al-alimah, teorikal untuk melihat kecenderungan manusia adalah berpunca daripada pelbagai ilmu pengetahuan yang diperolehi, dan yang kedua pula al-amilah, iaitu praktikal yang dilihat dari sudut kecenderungan manusia semasa mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki. Keruntuhan akhlak yang berlaku pada masa kini adalah disebabkan masyarakat kurang daya tahan untuk melawan nafsu dan pengaruh daripada negara luar. Malah, masyarakat menganggap bahawa gejala sosial yang datang daripada barat merupakan satu trend atau kemodenan yang perlu diikuti. Maka, berdasarkan pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Miskawih ini, isu akhlak pada masa kini dapat diatasi melalui diri manusia itu sendiri dalam setiap tindakannya. Hal ini kerana pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Miskawih berkaitan dengan akhlak lebih menjurus kepada jiwa. Maka apabila seseorang itu sentiasa menyerapkan sifat mujahadah atau sifat melawan nafsu daripada melakukan sifat-sifat mazmumah dengan bersungguh-sungguh, maka mujahadah yang ada dalam dirinya akan melahirkan jiwa yang teguh dan jitu. Selain itu, pemikiran akhlak berdasarkan kepada 2 tokoh ini dalam menangani isu akhlak juga dapat dihapuskan apabila manusia sentiasa melazimi amalan kebaikan untuk melatih jiwa yang lebih sihat. Ini kerana penyakit hati yang ada dalam diri manusia merupakan satu penyakit yang sangat berbahaya sejurus mendorong untuk melakukan akhlak mazmumah. Maka, untuk menangani sesuatu isu ini, hendaklah sentiasa beriltizam untuk melakukan perkara yang baik. Langkah terakhir yang dapat saya kongsikan untuk menangani isu akhlak berdasarkan pemikiran 2 tokoh ini juga adalah dengan sentiasa merasakan diri diawasi oleh Allah.
Cara atau langkah ini adalah sangat efektif dan dapat memandu manusia sentiasa mengingati Allah dalam setiap tingkah laku dan perbuatannya pada setiap hari. Intihannya, pemikiran akhlak yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Miskawih ini mempunyai persamaan dan perbezaan yang tersendiri, dan kedua pandangan yang dibawa oleh tokoh ini sangat relevan dan sangat membantu dalam proses pentarbiahan akhlak seseorang manusia. Ini kerana semua aspek yang dinyatakan mampu mendorong manusia melaksanakan sesuatu tindakan yang bermula dari sudut dalam dan luaran. Malah secara tidak langsung, setiap aspek dalam pemikiran akhlak ini juga menjadi salah satu langkah untuk isu keruntuhan akhlak pada masa kini. Oleh itu, kesemua aspek pemikiran akhlak daripada dua tokoh ini sangat penting dan tidak boleh dipandang remeh, bahkan perlu dijadikan sebagai satu rujukan kepada setiap manusia untuk membentuk akhlak yang mulia yang dituntut oleh agama Islam.